ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, apa khabar anda semua penonton WHI? Bertemu kembali kita dalam WHI Extra hari Sabtu 11 hari bulan September. Wow, saya kena fikir balik dah bulan September ya. Cepat kan? Betul, lagi beberapa bulan sahaja sudah pun kita sampai di penghujung tahun. Tapi apa pun, walaupun kita dah sampai bulan September, tenaga tu masih kena maintain. Kita masih lagi dalam tahun 2021. Ya, kena terus kekal bersemangat macam Sugita dekat sebelah saya ni. Bila Sugi sebut hari ini 11 September 2021, mungkin ada yang tiba-tiba baru teringat. Hari ini kita punya anniversary lah. Wow. Hari ini pasangan saya punya hari lahir lah. Cepat-cepatlah wish ya sebelum terlambat. Dan kami doakan kepada anda yang menyambut ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkahwinan pada 11 September 2021. Semoga yang baik-baik sahaja buat anda semua. Wow, happy birthday to you. Okay, baik. Hawa, saya nak tanya awak lah. Pagi tadi saya breakfast saya makan yang simple je. Saya makan oats je. Kalau awak makan apa pagi tadi? Saya sebenarnya makan kek coklat pagi tadi. Dia fancy sikit lah. Kalau anda di rumah... Dia ada hari-hari dia lah. Okay. Anda di rumah makan apa tadi untuk sarapan? Ataupun tengah makan sekarang ni sambil-sambil menonton, pastilah ada yang tengah makan nasi lemak sekarang ni. Itu sarapan saya semalam. Oh ya ke? Siapa yang tak suka nasi lemak? Dan hari ini kami nak kongsikan bersama dengan anda kisah menarik berkaitan dengan nasi lemak. Ada seorang wanita ini, seorang warga emas, tular videonya di media sosial kerana menjual nasi goreng dan juga telur mata, nasi lemak dan juga telur mata RM1 sahaja. Susah nak jumpa sekarang ni untuk RM1 dapat telur rebus, telur goreng dengan harga yang begitu orang kata murah kan, RM1. Dan niat makcik ni sebenarnya untuk berniaga sambil bersedekah. Dan seperti mana kalau anda yang tahu mengenai kisah viral ini, ramai yang berkata semoga rezeki makcik ni dilimpahi dengan dan makcik ni diberikan kesihatan. Sebab susah sangat nak cari harga macam ni dalam masa sekarang ini. Betul. Sebab ini mungkin boleh menjadi inspirasi buat kita semua kan, nak buat perniagaan boleh, tetapi dalam masa yang sama ada setengah menu ke yang boleh kita sedekahkan ataupun bagi harga yang lebih murah sedikit kan. Betul. Okey, itu berkaitan dengan kisah makcik yang menjual nasi lemak harga RM1. Tapi Hawa, lagi 5 hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia. Dan saya kira ini adalah orang kata opportunity lah untuk kita mengambil tahu lebih lanjut berkaitan dengan negara kita Malaysia dan keistimewaan-keistimewaan-nya. Malaysia ini memang cukup berwarna-warni, bukan saja dari makanannya, budaya yang pelbagai bangsa, yang pelbagai bahasa, tetapi yang apa yang membuatkan lebih berwarna-warna lagi, berwarna-warni lagi adalah pakaian tu, terutamanya bila menari kan. Kalau kita lihat tarian masyarakat Malaysia ini ada pelbagai, meriah betul. Okey. Buat masa sekarang kita akan terbangkan anda ke Semporna, Sabah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Ratu Lepa ni. 3 tahun memegang gelaran Ratu Lepa. Kita bersama dengan adik Emirazwa Emiraldi ataupun lebih mesra dipanggil Wawa. Hai, selamat tengah hari Wawa. Hai Wawa. Selamat tengah hari. Wawa sihat ya? Alhamdulillah. Wow, cantik. Nampak tak kedua-duanya teruja melihat Wawa begitu cantik dengan busana tradisi kaum Bajau ya Wawa? Ya. Okey, baik Wawa. Mungkin Wawa boleh kongsikan dahululah ya mengenai busana yang Wawa pakai tu. So, bila saya tengok tarian Wawa tu, saya tertarik dengan apa yang awak pakai di jari awak tu. Selalu sangat tengok. Itu jangkai. Kuku panjang tu panggil janggai. Biasanya kami akan pakai janggai ketika kami menarilah, menari igal-igal untuk tunjukkan lentik tangan tu. Okey. Wawa kan mula menari sejak umur 5 tahun kan. Agak-agak sekarang ni ingat tak berapa banyak dah pertandingan tarian yang Wawa sertai?
Antara pertandingan yang besar lah, Wawa pernah sertai, Wawa pernah ikut pertandingan lantai cilik, pertandingan menari untuk kanak-kanak pada umur 11 tahun ketika itu. Dan Wawa biasa kan bila kita sebut negeri Sabah, orang biasa kaitkan dengan mungkin tarian Sumazau yang lebih dikenali. Tapi tarian yang Wawa sendiri menari, tarian igal-igal ni, ada pelbagai jenis ya. Kalau boleh saya kongsikan, tarian igal tabawan, igal limbayan. Boleh Wawa kongsikan, apakah itu tarian igal-igal? Okey, igal-igal ni adalah tarian tradisi suku kaum Bajau. Okey, dia ada igal tradisi dan igal moden. Igal tradisi dia ada 4 jenis. Pertama, igal tabawan, igal limbayan, igal tari rai dan igal lelang. So, apa yang membezakan antara 4 ni, sudah tentu dia punya pergerakan ada sedikit berbeza dan rentak lagu. Itu pun yang membuatkan mereka berbeza. Macam tarian daling-daling pun ada juga ya? Jadi kan Wawa, jadi kita nak tahu asal-usul tarian igal-igal ni bagaimana? Asal-usul tarian igal-igal ni memang dari suku kaum Bajau dari dahulu. Dia memang kalau orang putih buat kajian, igal ni berasal daripada perkataan eagle, helang. Di mana yang terbuka begitu. Okey, baik. Dan Wawa, pertandingan tarian Ratu Lepa ni diadakan bersempena dengan sambutan Pesta Air Regata Lepa. Mungkin Wawa boleh kongsikanlah apa yang sebenarnya berlaku dalam pesta tu, sebab kami tak berkesempatan untuk ke sana ataupun mengetahui lebih lanjut. Wawa lah bawa kita ke situ sekarang ni dengan berkongsi apa sebenarnya pesta itu. Okey, Pesta Regata Lepa ni merupakan pesta yang disambut oleh suku kaum Bajau di Semporna sepatutnya setiap tahun. Tapi sejak 2 tahun ni sebab pandemik COVID, Regata Lepa tidak dapat diadakanlah. Jadi semasa Pesta Regata Lepa tu ada 2 pertandingan utama yang akan dipertandingkan. Pertama Lepa Cantik dan kedua Ratu Lepa. Okey. Jadi biasanya bila pertandingan ataupun pesta ni berlaku? Kalau boleh tahun depan Hawa dan saya, orang lain pun bolehlah datang. Rentas negeri nanti kan? Bila biasanya? Wawa. Biasanya Pesta Regata Lepa ni diadakan pada 20 hari bulan April selama 3 hari ataupun seminggu. Okey, baik. Jom sedia 20 April kita ambil cuti ya. Okey, baik. Baik, Wawa, kita tahu Wawa sudah menjadi seorang Ratu Lepa selama 3 tahun dan dalam masa yang sama merupakan seorang pelajar juga. Saya difahamkan Wawa kalau boleh nak kongsikan mengenai tarian tradisional ini kepada masyarakat umum. Inilah peluangnya, kongsikan. Maaf, saya tidak dengar. Boleh ulang semula? Okey, Wawa sudah merupakan seorang Ratu Lepa selama 3 tahun. Dalam masa yang sama, seorang pelajar di Universiti Teknologi Petronas di UTP kan. Di sana pun aktif dalam bidang tarian. Dan kalau boleh Wawa kongsikan di penonton wanita hari ini, apa yang Wawa ingin kongsikan melalui tarian kebudayaan itu? Ya, saya tidak dengar, tidak jelas suara mungkin sana ya. Wawa boleh kongsikan apa mesej yang Wawa ingin sampaikan melalui tarian yang Wawa lakukan ini? Ingin sampaikan mesej di mana suku kaum Bajau ni mempunyai satu tradisi yang sangat unik yang perlu dikenalkan lebih dari dalam Malaysia, yang kita boleh perkenalkan dalam Malaysia. Dari segi lemah gemalainya, dari segi letak tarinya. Dan sememangnya tercapai ya matlamat Wawa, sebab memang Wawa pun ingin perkenalkan budaya orang Bajau kepada semua orang. Tahniah Wawa. Ya. Okey, baik. Dan Wawa di sini mungkin boleh kongsikan laman IG Wawa bagi mereka yang ingin mengikuti lawa dan perkembangan Wawa. Memang orangnya lawa dan saya panggil dia pun lawa. Okey, mungkin Wawa boleh kongsikan IG kepada mereka yang ingin mengetahui perkembangan tarian Wawa. Okey, saya aktif di IG menggunakan nama penuh saya lah, Emira Azwa. Saya juga aktif di TikTok, juga nama saya Emira Azwa. Dan saya selalu upload video igal-igal dalam YouTube channel Masyarakat Studio. Dan akhir sekali saya juga aktif di Facebook dengan nama penuh juga Emira Azwa binti Emelati.
Okey, terima kasih Wawa yang lawa ya Sugi. Ya, betul. Jaga diri. Itu tagline-nya ya. Jaga diri Wawa. Itulah orang kata kenikmatan negara kita Malaysia. Ada pelbagai budaya dan kita harus ambil tahu, dan ini kami kongsikan bersama dengan anda, itu tarian igal-igal dan berkaitan dengan pesta air Regata Lepa. Dan sekarang kita tahulah ada Ratu Lepa di Malaysia ya. Betul. Saya tahu awak pun pandai menari kan? Bolehlah sikit-sikit, tetapi bila tarian lepa ini, tarian igal-igal, belum lagi pernah belajar. Teringin tu nak belajar. Okey, baik. Tahun depan kita, April 20, kita mungkin akan cuba sama-sama, ke situ. Okey, baik. Itu berkaitan dengan Wawa tadi, dan kami ada sesuatu yang cukup istimewa untuk dikongsikan bersama dengan anda hari ini. Tapi sebelum itu, kami nak anda saksikan dahulu TikTok yang cukup istimewa juga buat anda. On my neck, that's incoming. I'm a pretty boy, I'm stunning. Super speed Sonic, I'm running. Super speed Sonic, I'm running. I don't care. Wow. Okey, kalau coklat ni Sugi, kita biasanya makan ataupun masak saja. Kalau kita tengok TikTok tadi, macam-macam kreativitinya. Dilukiskan pula menggunakan coklat. Buat masker muka pun gunakan coklat. Itu saya nak belajar. Apa jadi kalau kita jadikan coklat tu sebagai masker muka? Awak letak, tapi kalau mungkinlah nenek-nenek kat rumah tengok apa beli coklat mahal-mahal letak kat muka, mesti mereka akan orang kata komplain lah sedikit kan. Tapi itulah yang akan kami bawakan kepada anda. Semanis coklat. Siapa tak suka coklat? Betul. Saya bukanlah sangat hantu coklat sangat. Tapi kalau tengok coklat, mesti ada keinginan untuk ambil dan makan. Sugi suka coklat bar ke? Kalau kek coklat ke? Suka coklat macam mana? Mungkin coklat bar lah. Bila saya teringin sangat nak makan. Dalam bahasa Inggeris kan ada satu pepatah yang berkata, when it's chocolate, resistance is futile. Betul. Tak guna kita cakap tak. Tak boleh, tak boleh. Betul. Pantang nampak. Pantang tengok, bukan pantang tak nampak. Jadi kalau mungkin dalam kalangan anda penggemar coklat, sabar dahulu. Kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Dengan banyak coklat di studio. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Koko merupakan tanaman komoditi terbesar di Malaysia selepas sawit dan getah. Penanaman koko bermula sejak dari abad ke-18 sehingga kini. Florana ladang koko antara salah satu lokasi penanaman buah koko. Ahmad Zaid Abdul Jamal, 30 tahun, telah mengusahakan ladang yang terletak di Kampar Perak ini sejak dari tahun 2016. Saya tolong membersihkan kebun terbiar yang pernah diusahakan oleh arwah tok dan nenek saya.
pada sekitar tahun 70-an diorang dah start buat dah. Walaupun kebun dah lama terbiar, saya perasan ada beberapa pokok koko yang masih hidup dan mengeluarkan hasil. So dari situ saya mula tertarik untuk mengkaji tentang buah koko dan bagaimana sejarah penanaman koko di Malaysia. Selain penanaman koko, ladang seluas 2 ekar ini juga dimanfaatkan dengan penanaman pokok buah-buahan yang lain. Pokok koko memerlukan penjagaan yang sistematik seperti sistem pembajaan, kawalan dari penyakit dan perosak sehingga ke proses penuaian. Untuk mendapatkan hasil yang cepat dan buah yang berkualiti tinggi, kami hanya menanam pokok koko melalui teknik cantuman sahaja. Pokok teknik cantuman ni, dia boleh mengeluarkan hasil dalam masa 1 tahun dan memastikan buah yang dihasilkan berkualiti tinggi. Dengan bantuan 2 orang pekerjanya, sebanyak hampir 2,000 kilogram buah koko akan dikutip setiap tahun. Umum mengetahui bahawa biji koko mempunyai pelbagai khasiat dan vitamin. Tidak hairanlah jika permintaannya amat tinggi setiap bulan. Sebenarnya ramai yang tak tahu sebenarnya buah koko ni mempunyai banyak khasiat. Menurut kajian sains, koko ni dia ada unsur theobromine dan polyphenol yang membantu kita untuk melancarkan peredaran darah, mengimbangi kolesterol dan gula dalam badan dan mengurangkan tekanan darah tinggi. Selepas dituai, biji koko akan melalui proses pengasingan. Proses ini mengambil masa kira-kira 2 jam bergantung kepada jumlah buah koko. Biji koko yang rosak akan dicampur dengan campuran baja organik, manakala biji koko yang baik pula akan dikeringkan terlebih dahulu sebelum dijual ke Lembaga Koko Malaysia dan kepada pelanggan yang datang ke ladang untuk membeli secara langsung. Berbudi kepada tanah semestinya membawa pulangan yang lumayan. Tanaman koko hasil bumi yang amat berharga, yang tinggi nilainya. Apa yang penting, usaha dan yakin dengan kebolehan diri agar dapat berkongsi hasil dan manfaat kepada semua. Sugi perasan tak kalau kita ke mana-mana sahaja, di kedai runcit ke, di pasar raya ke, coklat tu mudah sangat nak cari. Sampai tak tahu nak pilih yang mana. Dan tahukah anda di seluruh dunia ini 40 hingga 50 juta orang bergantung kepada koko untuk mencari nafkah. Tapi Hawa, sebenarnya sekarang ni kita makan coklat yang jenis bar dan semacam kan, tapi di awal-awal dulu koko ataupun kakao dijadikan minuman. Dia bermula sebagai minuman, selepas itu baru dijadikan serbuk dan dijadikan bar coklat. Tadi kita nampak dalam paparan tadi tu pot coklat kan, cantik sahaja, macam orang kata saiz nenas kecil medium. Dalam tu ada lebih kurang 30 hingga 50 biji kakao yang boleh orang kata dijadikan 7 bar coklat susu ataupun 2 bar dark coklat. Sebab dark coklat memerlukan lebih banyak kakao kan. Tapi kan Sugi, depan kita ni ada macam-macam kan? Ya, betul. Depan Sugi ada kek coklat, depan kita ni ada pasta. Ini menarik. Yang ni kita nak tahu juga selepas ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita nak terus kenalkan tetamu kita pada hari ini. Yang pertama sekali kita bersama dengan Chef Abdul Manan Rahman. Assalamualaikum Chef. Waalaikumsalam Hawa. Selamat tengah hari Chef. Selamat tengah hari. Hai Chef. Ya, salam tengah hari. Terima kasih ya kerana bersama kami. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kerana menjemput. Sama-sama. Kita juga bersama dengan Chef Raja Syazwina, Raja Sulaiman. Apa khabar? Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Dan seterusnya kita bersama dengan Puan Hafizah Muhammad Dimyat. Terima kasih Puan kerana bersama kami. Terima kasih jemput. Okey, baik. Kita mulakan dahulu dengan perkongsian daripada Chef Nan. Chef Nan ada nak kongsikan demo coklat mentega kacang. Chef, apa itu coklat mentega kacang, Chef? Bunyi dia pun cukup sedap, terliur saya dengar. Okey, apa nama ni? Okey, coklat mentega kacang ataupun kita lebih kenal sebagai peanut butter chocolate ya. Actually peanut butter chocolate ni kalau kita tengok video yang akan disediakan tu macam di depan saya ni lah, saya bertemankan dengan
Praline, kita panggil praline, peanut butter chocolate. Inti di dalamnya kita letakkan dengan peanut butter. Dia memang sangat sinonim. Peanut butter dengan coklat sangat sinonim. Lagi-lagi kalau kita gunakan dark chocolate. Kita tengok dekat video tu, itu adalah cara-cara saya membuat peanut butter chocolate ataupun mentega kacang coklat. So kita kena buat proses tempering. Sebelum tu kita buat tempering method ataupun proses tempering. Kita kena buatkan kelongsong dia. Kelongsong dia tu untuk kita pipekan peanut butter. Dan kat situ kita letak peanut butter. Okey. And then kita masukkan pula dalam peti sejuk sekejap untuk bagi dia set dan kita cover balik coklat dekat atas tu supaya dia menutupi kita punya peanut butter tadi. Nanti lepas tu kita masuk ke dalam peti sejuk. Baik. Chef, tadi Chef ada sebutkan lagi sedap kalau gunakan dark chocolate kan. Jadi coklat ni ada beberapa jenis kan. Kalau boleh Chef jelaskan lagi kepada kami mengenai rasanya dan penggunaan coklat-coklat yang pelbagai ni. Okey, kalau yang mana yang tak tahu lagi, coklat ni sebenarnya ada 3 jenis. Kita ada dark coklat ataupun coklat gelap, kita ada milk coklat atau coklat susu dan juga kita ada coklat putih. Dan di pasaran juga kita ada pelbagai pula jenis-jenis kategori coklat pula. Untuk yang kategori yang terbaik kita pakai coklat real ataupun couverture. Yang tu kita kena menggunakan teknik tempering. Selalunya yang tu memang high ataupun harga dia sangat tinggi. Dan yang keduanya kita ada compound coklat. Compound coklat tu kita menggunakan cocoa butter substitute, sama ada kita gunakan lemak sayuran ataupun lemak haiwan. Dan yang ketiga kita ada coklat masakan. Biasanya kalau yang paling sedap memang kita gunakan real chocolate, di mana yang kita gunakan dark chocolate sebab dark chocolate mengandungi banyak cocoa liquor ataupun liquor koko, di mana persen liquor koko tu lebih dan dia kurang manis. Sebab peanut butter tu dia agak manis dan juga masin kan. So dia memang sesuai lah dengan dark chocolate. Okey, baik. Dan Chef tadi berkata teknik tempering ya? Tempering. Okey, tempering. Okey, teknik tempering tu Chef, walaupun ada yang mahir, orang kata mahir buat, tapi adakah jenis coklat tu, coklat yang berkualiti dan kurang berkualiti tu memainkan peranan dalam teknik tempering tu? Okey, untuk teknik tempering atau pengsuhuan dalam bahasa Melayunya, kita ada hanya menggunakan coklat real ataupun couverture sahaja, di mana 3 coklat komponen coklat tadi iaitu dark, matte dengan white, kita punya suhu dia sangat berbeza. Macam contohnya kalau milk coklat, kita kena turunkan suhu coklat tu daripada 50 darjah Celsius kepada 28 hingga 29 darjah Celsius supaya kita dapat balik kita punya coklat tu punya suhu 28. Itu suhu yang paling ideal untuk milk coklat. Untuk dark coklat pula, hawa dan Supita, kita kena turunkan suhu daripada 50 darjah Celsius kepada 29 hingga 30 untuk kita dapatkan balik suhu yang ideal pada 30 suhu dia. 30 darjah Celsius sangat sesuai untuk coklat dark dengan white chocolate. Okey, baik. Wow, banyak saya dah pelajari. Tak tahu pula suhu itu memainkan peranan yang cukup penting ya, Chef. Baik, Chef. Terima kasih atas perkongsian. Tapi Chef, di mana mereka boleh mempelajari lebih lanjut berkaitan dengan resepi-resepi ataupun teknik-teknik ni, Chef? IG Chef. Okey, actually saya bekerja dengan Lembaga Koko Malaysia sendiri. Tadi kat video pun pasal biji koko yang dijual kepada Lembaga Koko Malaysia. So kita mereka yang di luar sana kalau nak belajar buat coklat boleh terus ke IG saya Chef Nan Rahman. Juga boleh pergi direct kepada Lembaga Koko Malaysia lah. Okey, baik. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Chef Abdul Manan. Perkongsian sangat bermanfaat buat kami pada ini. Terima kasih. Selamat maju jaya. Okey, itu dia tadi bukan saja resepi coklat peanut butter ataupun mentega kacang. Seterusnya kita ada demo pasta coklat dan juga demo tulang rusuk sos coklat. Mungkin ada dalam kalangan anda terkejut kan, biasanya dessert ataupun pencuci mulut. Tapi ini berbeza sedikit. Terus bersama dengan Chef Raja Shazwina dahulu. Tetapi sebelum itu, kita nak kongsikan bersama dengan anda trivia berkaitan dengan coklat.
Seperti yang kita tahu, coklat dapat menaikkan mood seseorang dan menghilangkan stres. Namun tahukah anda, pada zaman dahulu, biji koko digunakan sebagai mata wang kerana ia dianggap sangat bernilai lebih daripada emas. Fakta kedua, terdapat sungai yang diperbuat daripada coklat. Dalam filem Willy Wonka and the Chocolate Factory yang ditayangkan pada tahun 1971, babak yang menunjukkan sungai pada coklat itu diperbuat daripada 15,000 galen air yang dicampurkan dengan coklat dan krim. Acara tahunan pameran dan pertunjukan fashion Salon du Chocolat yang disambut bagi meraikan Hari Coklat dan Koko sedunia ini sering mencuri tumpuan pencinta coklat. Saban tahun lebih 200 chef pastry dan chef coklat dari pelosok dunia akan mempersembahkan hasil karya agung mereka melalui rekaan fashion pakaian yang diperbuat dengan coklat. Menginap di Pondok Coklat? Tidak mustahil. Coklat cottage yang terletak di Perancis ini menarik minat ramai pelancong dari serata dunia. Keseluruhan binaan rumah ini diperbuat dengan 1.5 tan coklat sebenar. Uniknya, sesiapa sahaja boleh merasai pengalaman bermalam dengan aroma coklat yang mengasyikkan dan pengunjung tidak perlu risau kerana rumah ini tidak akan cair apabila suhu panas. Kini tular di media sosial merupakan pakar pastry dan coklat terkenal, Chef Amaury Gaychon yang berasal dari Geneva, Switzerland ini sangat sinonim dengan ukiran coklat gergasi hasil kreativitinya yang halus dan mewah. Wow, kalau ada idea yang kreatif je sebenarnya macam-macam boleh buat dan boleh menjana pendapatan juga. Dan di hadapan kita sekarang ni ada sesuatu yang cukup istimewa yang seperti Hawa dah kongsikan tadi, pasta, coklat dan juga demo tulang rusuk. Tulang rusuknya tak ada di sini. Kita ada pasta saja. Ya, tapi kita akan bersama dengan chefnya, iaitu Chef Raja Shazwina Raja Sulaiman, chef pastry dan kulinari. Hai. Hai. Wow. Okey, saya nak tanya dahululah, mana dapat idea nak buat pasta coklat? Bila saya dengar pun, pasta coklat ke pasta itu dibuat daripada coklat? Tak, actually macam kalau kita fikir coklat ni selalunya orang akan berkait dengan dessert. Betul. Dalam secara tak langsung, kita tak tahu coklat ni juga boleh buat main dish. Seperti sos dia, boleh buat kena dengan pasta macam yang ada depan Hawa dengan Sangeeta tu, kita pakai pasta oatmeal. Okey, baik, saya nak ambil lah benda ni. Okey, sambil awak terangkan ya chef, saya nak lihat apa antara yang ada kat hadapan ni. So usually kalau barang-barang kalau kena dengan coklat ni selalunya cinnamon lah, kulit kayu manis. Setakat ni kan tadi chef pun ada sebut biasanya kalau coklat ni orang makan sebagai dessert, pencuci mulut. Penerimaan pelanggan setakat ni coklat dengan makanan savoury ni bagaimana? Kalau macam kita cakap dekat Malaysia ni, first bila keluarkan tulang rusuk tu of course macam pelik kan, bukan dengan daging. Tapi bila kita kena betul-betul daging tu dengan sos coklat itself, memang kena, memang match sangat-sangat. Sebab dalam tu saya ada campurkan, kalau boleh tengok demo tu, saya ada campurkan dengan sedikit spice, iaitu kita letak sebut cili juga. So pedas manis. Wow, lain macam ni. Tadi chef, saya dah cuba tadi. Saya letak ni coklat dekat atas. Tapi nak tahulah chef, coklat jenis apa yang chef gunakan ni? Nampak macam milky, dia macam ada banyak susu dekat dalam ni. Yes, untuk sos tu actually dalam tu ada chocolate milk. And also kita gunakan telur untuk buat sos tu. Okey, baik. Jadi kalau rasanya tu yang ni ada cinnamon lah ya, ada kayu manis lah ya. Yes, ada cinnamon dekat dalam sos tu itself. Okey. Kalau selain daripada spaghetti kan, jadi apa antara pasta lain yang sesuai juga kalau kita nak makan dengan sos coklat tu, chef? Kalau macam saya, selalunya saya akan guna oatmeal lah, gandum lah kan. Sebab
kalau kita nak guna pasta yang macam sweet yang daripada sotong tu agak tak sesuai. Kecuali kalau kita masukkan seafood, lepas tu kita campur sedikit serbuk lada dan boleh bersesuaian. Okey. Chef, bau coklat tu memang menarik perhatian saya, tapi nanti saya cubalah, Chef. Tapi Chef, kalau dark coklat ni kan dia pahit. Kalau Chef pernah cuba tak menggunakan coklat yang berlainan untuk makanan-makanan yang lain ataupun resipi lain? Pernah tak Chef gunakan coklat berbeza? Selalunya kalau kita cakap, orang takkan suka manis kan? Sebab sekarang pun banyak orang nak healthy life bila hidup. Jadi for me, dark chocolate memang amat sesuai sebab dia tak terlalu manis dan dia memang balance dengan rasa dia. Compare tu dengan coklat putih lah. Milk coklat. Okey, menarik Chef berkata coklat putih sebab Chef dalam pembacaan saya ada yang berkata coklat putih itu sebenarnya bukan dalam kategori coklat sebab dia tak ada coklat koko kat dalam dia. Dia hanya setakat ada kakao butter, susu, gula dan sebagainya. Tapi bagi saya coklat putih adalah coklat. Masih dari kategori coklat. Kalau kita nak main dengan coklat putih tu pun susah juga sebab dia dengan liquid yang banyak. Okey. Lagi satu kan Chef, biasanya kalau bagi saya lah, masyarakat di Malaysia mungkin dah biasa sangat kalau coklat ni dengan makanan manis kan. Jadi di negara luar, yang mana kalau coklat ni sebagai hidangan utama bersama dengan spaghetti, pasta dan sebagainya adalah kebiasaan mereka? Mexico memang selalunya. Kalau kita cakap Mexico, diorang memang selalu gunakan coklat dalam main dish diorang. Okey, baik. Itu Mexico. Kalau Malaysia, Chef, semua orang suka apa-apa yang berkaitan dengan coklat. Lepas ni coklat. Ya, betul. Lepas ni kita cuba pasta pula. Baik, Chef. Chef ada restoran ataupun IG yang ingin dikongsikan bersama dengan penonton? Ada, boleh ikuti saya di Facebook Raja Shazwina dan IG saya di Chef Rajawina. Okey, terima kasih banyak-banyak Chef. Jaga diri. Okay, you too. Terima kasih, Chef. Okey, baik Hawa. Tadi saya dah cakap dah. Sebenarnya saya suka coklat putih. Walaupun dia manis sedikit kan. Patutlah backup tadi. Ya, saya kena sokong apa saya suka. Dan kita berkesempatan bertanya kepada penonton, apakah coklat kegemaran mereka? Jadi jom kita saksikan apakah jawapan mereka. Saya peminat coklat. Saya sangat suka makan coklat sebab saya rasa coklat tu dapat hilangkan saya punya stres dan penat. Lagi-lagi sekarang kita kerja daripada rumah, so kalau penat pun bukan boleh keluar rumah kan. So saya akan makan coklat untuk hilangkan rasa stres tu. Dulu makan coklat ni sebab sedap, tapi sekarang bila dah besar panjang ni baru tahu tentang dopamine aspects of coklat kan. So sekarang memang incorporate dalam diet harian coklat ni sebab dia macam menceriakan hari yang suram. I rasa semua perempuan suka coklat. So memang I rasa coklat tu memberi impact untuk I bila I makan tau. So macam contoh I tengah moody ke kan, so dia boleh bagi I impact macam I akan rasa chill, reduce tension. Saya suka coklat sebenarnya sebab saya suka baking. So mostly saya akan guna coklat sebagai saya punya base untuk saya buat kek ataupun brownie. Saya antara penggemar coklat, paling suka sekali coklat, dark coklat. Secara peribadi, saya sangat sukakan coklat. Sebab apa? Yang pertama, boleh hilangkan sugar craving saya. Dan yang kedua, boleh riliskan stres dan tension bila saya makan coklat. Paling latest sekarang ni saya suka yang ada cone ice cream. Yang ni paling sedap sebab luar tu rasa rangup, coklat filling tu saya rasa cair. So yang ini memang paling saya suka. Saya memang sweet tooth, jadi saya prefer white chocolate. Mostly I paling suka white chocolate. Sebab I rasa macam bila I makan white chocolate tu dia akan rasa creamy. So sedap lah, I suka yang tu lah. Kalau tanya saya paling gemar dark coklat. Sebab boleh rasa pahit dan manis tu seimbang kan. Dan selain tu, saya suka juga minuman coklat. Panas ke sejuk, memang sedap lah. Wow, semua suka coklat ya. Ada geng Sugi juga suka coklat putih. Ada geng saya juga yang suka di cone ice cream tu. Kalau kita makan ice cream kan, kita nantikan di hujung tu. Yang paling manis ada coklat dengan cone tu. Okey, jadi jom kita tingkatkan hormon serotonin dan kita happy-happy, hilangkan stres makan coklat. Ya. Okey, seterusnya ini paling saya teruja, paling saya
saya excited kerana ada kek dekat depan saya ni yang ada surprise dekat dalamnya. Tak sabar saya nak ketuk. Tetapi sebelum tu Sugi. Ya, kita bersama dengan Puan Hafizah Muhammad Dimiat yang akan berkongsi bersama dengan kita menunya iaitu demo kek coklat ketuk. Puan Fiza ya? Ya, saya. Okey, baik. Puan boleh kongsikan mengenai kek ketuk ni. Dekat depan saya ada yang dinosaur, dekat depan Hawa ada yang pretty dengan princess. Depan Sugi pun ada juga. Okey. Puan mana dapat inspirasi ni? Sebab coklat ni warna hijau. Macam mana tu, Puan? Sebenarnya kek coklat ketuk ni, sebenarnya saya dapat inspirasi daripada kawan saya. Teruskan, Puan. Okey, dia bagi tahu saya sebab tak ramai orang buat kek coklat macam ni. Jadi bila tu Puan Fiza dah mula? Sorry? Bila Puan Fiza mula buat kek coklat ketuk ni? Kek coklat ketuk ni sebenarnya baru lagi. Baru sangat sebabnya saya suka explore benda baru. Saya tahu cabaran kawan saya untuk cuba sesuatu yang baru. Sebab selama ni saya cuma buat kek biasa. Betul juga tu. Sebab kalau kek coklat semua orang dah jual kan. Betul. Saingan pun tinggi juga. Tetapi bila kek coklat ketuk ni tak ramai orang buat. Jadi cabarannya apa Puan Fiza bila nak buat luarannya yang nak kena ketuk ni? Masa mula-mula buat ada coklat yang bila kita ketuk tak pecah sebab terlalu tebal. Ada yang terlalu nipis bila dekor dia jadi lembut. Itu antara cabaran-cabarannya, tapi saya sahut cabaran kawan saya untuk cuba hasilkan kek coklat ketuk ni. Okey, baik Puan. Luarannya tu Puan gunakan coklat putih ya? Kalau lihat paparan tadi coklat putih. Lepas tu kalau kita nak dapatkan warna, kita tambahlah warna pewarna ya. Untuk dapatkan warna. Okey, tadi Puan berkata kadang-kadang coklat tu nipis, kadang-kadang coklat tu tebal. Sekarang ni nak masukkan pula inti kek tu. Macam mana kita nak dapatkan konsistensinya, Puan? Suhu coklat sendiri. Okey, apa yang membuatkan saya tertariklah Sugi. Kek ni dah berada dengan kita dah lebih setengah jam dah. Tetapi masih lagi tahan, tak cair langsung. Jadi apa rahsianya Puan Fiza? Rahsia dia ya? Tak, sebenarnya kami rahsia. Tak pula tips dia. Yang itu saya buat tebal sikit. Okey, baik. Hawa, awak nak cuba ketuk tak kek ketuk dekat depan awak tu? Sambil-sambil tu saya nak tanya kepada Puan Fiza lah. Setakat ni Puan, kek ketuk yang paling orang kata luar biasa yang pernah Puan hasilkan. Awak nak ketuk? Boleh. Okey, saya cuba. Bismillah. Okey, Puan Fiza, kita lihat. Wow. Jadi. Wow. Allahu Akbar. Sorry. Habis ratu tu dah kehilangan dia punya. Saya terlebih coklat hari ni. Wah, saya nampak macam ada cincin lah kat dalam. Ya ke? Ada orang lama ke? Okey. Angkat ya? Ketuk pun boleh juga. Ketuk pun boleh juga. Sayangnya nak ketuk cantik sangat. Dah ketuk, kita kena angkat ya. Okey, tapi Puan, setakat ni cuba. Apa yang paling luar biasa pernah Puan hasilkan? Untuk melamar, letak cincin dalam tu. Yang ni untuk orang yang nak melamar lah. Wow. Cantiknya. Ada cincin ke awak? Ada cincin lah. Siapa untuk yang melamar ni? Sugita ke? Fiza Sabjahan ke? Ke Hawa Rizwana ke? Cincin emas ke tu? Okey, tapi tak apa. Menarik. Cukup menarik. Dan ini untuk orang yang nak melamar. Mungkin yang di hadapan saya ni untuk budak-budak lah ya. Nampak ada dinosaur dan sebagainya kan. Tapi Puan, mungkin bagi mereka yang nak membuat pesanan, nak tahu lebih lanjut mengenai kek ketuk ni. Boleh tak Puan kongsikan laman IG Puan? Okey, boleh ikuti IG saya dan Facebook Fiza Dimiat. Okey. Saya nak tanyalah Hawa. Satu lagi soalan Puan. Ini orang yang melamar. Kalau last minute nak melamar boleh ke order? Berapa lama sebelum nak lamar tu kena tempah Puan? Seminggu sebelum.
Okey, jadi fikir-fikirkanlah bila nak melamar tu ya. Kena tahu warna kegemaran, kek kegemaran ya. Okey, baik. Terima kasih Puan Hafizah. Jaga diri. Terima kasih. Okey, awak excited ya dapat kek. Excited bukan kek saja, excited dapat cincin walaupun bukan ditujukan untuk saya lah. Okey, baik. Kita dah lihat pelbagai jenis menu dan coklat. Dah banyak kita dah pelajari mengenainya, macam mana nak buat dan sebagainya. Tapi tahukah anda di seluruh dunia ada macam-macam dan banyak museum coklat. Di Switzerland, di Florida, di Belgium dan di Malaysia pun sebenarnya ada museum coklat. Dan kami nak kongsikan bersama dengan anda paparan berkaitan dengan museum coklat. Jom kita pergi melawat. Sebaik sahaja melangkah masuk ke muzium ini, sudah terhidu aroma coklat yang segar dan mengiurkan. Terletak di Kota Damansara, Selangor, ia merupakan muzium coklat pertama di Malaysia dan Asia. Tentunya lokasi yang wajib dikunjungi bagi mereka yang menggemari coklat. Muzium ini adalah sebahagian CSR di mana pengasas syarikat kami ingin memberi semula kepada masyarakat melalui perkongsian tentang coklat. Fokus kami adalah 3E, Education, Experience dan Enjoyable Shopping. Selain syarat dengan informasi tentang sejarah kuku di Malaysia dan seantero dunia, pengunjung juga berpeluang merasai sendiri pengalaman membuat coklat dan keseronokan membeli belah hasil coklat tempatan dan juga antarabangsa. Yang pasti yang dijamin coklat hasil keluaran kami adalah halal. Selain dari itu, resepi kami yang unik dan istimewa untuk menepati citarasa tempatan. Seperti contoh, coklat kami antara yang terlaris adalah coklat durian. Kami adalah pengeluar coklat durian yang pertama di Malaysia. Antara tarikan lain yang terdapat di sini ialah replika pokok koko sebenar, kilang memproses coklat secara terus, koleksi arca dan ukiran coklat hasil kerjasama dengan universiti tempatan serta menara berkembang Kuala Lumpur setinggi 11 kaki yang dibuat menggunakan 525 kilogram coklat. Coklat juga terbukti boleh memberikan aura yang positif kepada penggemar coklat dan juga kita lihat sekarang coklat digunakan di mana-mana saja dalam coklat drink, dalam masakan. Sebab tu saya rasa coklat memang dah sebati dengan kehidupan kita. Kami rasa seronok yang mereka tidak perlu keluar negara. Lagi-lagi zaman pandemik ni, mereka hanya perlu datang ke Kota Damansara dan mereka dapat merasa coklat yang berkualiti tinggi. Apa yang perlu dibanggakan ialah cetusan ilham anak tempatan ini setanding muzium coklat antarabangsa yang lain. Bagi penggemar coklat, jangan lepaskan peluang untuk mengunjungi satu-satunya muzium coklat di Asia ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini pada segmen tajaan. Pada hari ini kita bersama dengan V Asia. Bersama saya dalam talian ialah pengasasnya iaitu Datuk Azril Muhammad Razia. Apa khabar Datuk? Baik, saya awal. Sihat, Alhamdulillah. Okey Datuk, depan saya ini ada beberapa produk antaranya ialah Perfect White. Terus kongsikan Datuk. Okay, terima kasih Hawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Wanita Hari Ini. Happy belated birthday untuk Hawa dan juga Fiza Sabjahan. Okay. Terima kasih Datuk. Hawa, saya beberapa sektor ekonomi dah mula buka ya. Ramai antara kita dah mula bekerja, tak kurang juga ada yang dah berani keluar Hawa. Dan pada ketika inilah pentingnya ya kita nak jaga kulit muka kita, pakai pelindung UV ya. Dan hari saya bawakan ya set penjagaan kulit wajah untuk anda penonton Wanita Hari Ini ya, yang mana set penjagaan wajah V Asia Perfect White ni. Sebelum ni kita dah kehabisan stok kat pasaran, kita dah mula pasarkan kembali. Hawa yang mana set ni dah 4 tahun kat pasaran ya. Alhamdulillah respon daripada pengguna yang guna set wajah V Asia ni, bila mereka guna, mereka beli balik Hawa. Dan suka saya nak kongsikan dengan anda semua ya, yang mana dengan setiap pembelian produk V Asia ya, kita juga turut sumbangkan kepada mereka yang memerlukan ya.
di tabung COVID-19 yang mana V-Asia juga telah menubuhkan yayasan V-Asia Hawa. Kita turut salurkan kepada mereka yang memerlukan. Dan hari ni Hawa bercakap mengenai set penjagaan wajah yang mana set Perfect White V-Asia ni sebenarnya saya katakan cukup laris di pasaran. Kita sentiasa kehabisan stok. Saya bawakan hari ni set Perfect White yang mana Perfect White V-Asia ni set 4 dalam 1 Hawa dapat membantu mengatasi masalah kulit yang berminyak, berjerawat, berjeragat, kulit kusam, garis halus Saya kira kalau wanita dan juga lelaki bila dah nak sampai umur 30 tahun ataupun dah lebih 30 tahun pastinya kulit kita nampak lebih, kadang-kadang nampak tua nampak aging, ada pigmentasi, bintik-bintik hitam Dari ketika inilah saya kira produk yang tepat untuk anda gunakan set Perfect White V-Asia di Hawa 4 dalam 1 yang mana kalau anda dapat lihat kat depan saya ni Hawa, set Perfect White ni ada 4 produk asas iaitu Pearl Whitening Cleanser. Seperti mana anda lihat di kaca TV yang mana Pearl Whitening Cleanser ni membersih secara mendalam. Facial Treatment Essence ni yang mana sangat bagus untuk kulit anda. Kemudiannya ada Magic Skin Day Cream membantu memberi perlindungan pada waktu siang. Dan juga Treatment and Whitening Night Cream yang mana krim malam ni lah yang sangat bagus. Pakai sikit dah cukup Hawa, dapat membantu mengatasi masalah-masalah kulit wajah jerawat, jeragat, kulit berminyak. Dan anda lihat kat kaca TV sekarang ni 4 bahan terbaik dalam Perfect White ni iaitu Fructan, Whitener Liposome, Pitera dan juga Alpha Arbutin yang mana sangat-sangat bagus untuk pencerahan kulit. Dan suka saya nak kongsikan dengan anda semua rumusan terbaik Whitener Liposome yang kita gunakan ni menyerap jauh ke dalam lapisan epidermis kulit anda berbeza dengan rumusan pencerahan lain yang hanya bertindak di atas permukaan kulit saja, tetapi Whitener Liposome di dalam set Perfect White ni menyerap jauh ke dalam lapisan kulit sehingga ke lapisan epidermis yang warna biru tu. Sebab itulah ianya bertindak dengan efektif yang mana set Perfect White ni kalau pengguna kita ada masalah jeragat sebelum ni mereka dapat lihat perubahan kulit sebagai cerah, melanin gelap telah berkurangan sangat-sangat laris di pasaran dan anda juga boleh buat belian set Perfect White ni secara berasingan. Pearl Whitening Cleanser harga RM20, Facial Treatment Essence harga RM40, Magic Skin Day Cream ni tak bercapuk, tak berminyak, sesuai untuk lelaki dan juga wanita, harga RM40 dan juga krim malam Treatment and Whitening Night Cream. Dan paling penting semua produk ni berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, tak mengelupas, tidak memedihkan kulit, tanpa iritasi, tanpa bahan terlarang, berasaskan bahan-bahan semula jadi. Itu yang penting saya nak anda tahu kita dah guna untuk luaran set Perfect White ni, jangan lupa dalaman boleh minum. Advanced White ni sangat-sangat bagus yang mana Advanced White ni merupakan formulasi untuk kecantikan kulit juga, yang mana Advanced White Hawa anda lihat kat TV sekarang ni formulasi astaxanthin dia membantu mencerahkan kulit So apa pengambilan astaxanthin ni bersama dengan 6,000 kali ganda vitamin C 800 kali ganda coenzyme CoQ10 yang mana sangat-sangat bagus, bertindak jauh lebih baik daripada rumusan glutathione Sebab itu juga saya nak kongsikan dengan anda pengguna yang minum Advanced White ni Hawa, saya sendiri terus minum saya dapat lihat daripada segi kecantikan kulit, bawah mata lingkaran gelap dah berkurangan, tumit kaki dah tak merekah harga Advanced White ni RM40, dapat lagi shaker secara percuma. Anda kena cuba rasai kelainan seawal botol pertama boleh beli di jombai.my dengan potongan diskaun yang istimewa Hawa itu untuk kecantikan kulit wajah dan juga kulit luaran kita nak kulit lebih cantik gebu. Jangan lupa dapatkan set Perfect White dan juga Advanced White. Kalau untuk kesihatan secara menyeluruh dalam keadaan pandemik ni, saya faham ramai antara kita yang kata orang tu ada masalah post COVID So bila kita dah kena COVID, baik kita rasa letih, lesu, tak kurang juga bukan orang yang sakit Hawa, orang yang sihat pun kadang-kadang kita rasa lemah, lesu, tak bertenaga. Jangan lupa dapatkan Platinum Drink V-Asia sebagai sumber vitamin dan nutrisi sangat-sangat bagus untuk kata orang tu kesejahteraan tubuh badan secara menyeluruh. Anda dapat lihat Platinum Drink V-Asia ni Hawa, harga sampai RM9 menggabungkan rumusan buah-buahan terbaik seperti buah mulberry Seperti mana kita ketahui khasiat mulberry ni sangat-sangat bagus untuk kesihatan secara menyeluruh meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan yang mana anda tak perlu risau kalau anda amalkan Platinum Drink V-Asia ni bukan saja untuk orang yang sakit untuk orang yang sihat pun boleh amalkan, rasa lebih bertenaga, cergas kehidupan kita lebih ceria formulasi tanpa gula, tanpa bahan terlarang, tanpa sirop rumusan bahan-bahan semula jadi secara kata orang tu semula jadi. Bila anda amalkan seawal pengambilan badan rasa lebih bertenaga, lebih ceria, lebih sihat insya-Allah Hawa. Rumusan terbaik buah delima, buah mulberry, acaberry, himpunan pemakanan-pemakanan terbaik sejak zaman dahulu lagi seperti habatus sauda, madu, kurma, kismis saya kira sangat-sangat bagus makanan ni. Anda boleh dapatkan Platinum Drink. Satu hari amalkan sekali dah cukup waktu pagi ketika perut kosong. Kalau amalkan 2 kali lagi bagus Hawa.
Dan juga ya, untuk urutan luaran boleh dapatkan lotion panas asli. Saya pasti ya, kalau anda yang guna lotion panas asli, suka guna lotion panas, jangan lupa dapatkan lotion panas asli Biasia ni. Pasti puas hati. Sebab apa ya, guna sikit dah cukup panas. Kalau saya suka guna waktu malam hawa, urut badan kat perut dia untuk mengurangkan perut boncit, selulit dia. Untuk urutan kat lutut pun boleh guna. Sangat-sangat bagus dia, membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan dia. Saya rasa lebih sihat, lebih cergas dia. Perut lebih kempis bila gunakan lotion panas asli ni. Harga RM26 sahaja hawa. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan Biasia baru beli. Sebab apa, Biasia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik hawa. Secara ringkasnya ya, untuk kecantikan kulit, jangan lupa dapatkan set Perfect White Biasia. Untuk kulit yang lebih cantik ya, dalaman yang lebih cantik, dapatkan juga Advanced White. Dan juga ya, saya nak beritahu anda, dengan pembelian melebihi RM100 sempena 9-9 ya, semalam kita masih lagi ada sale. Anda akan dapat tote bag secara percuma ya. Dan untuk kesihatan yang menyeluruh, dapatkan lotion panas asli dan juga Platinum Ring Biasia. Terima kasih hawa, insyaAllah jumpa lagi. Pastikan Biasia baru beli. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, hubungi hotline kami 019 244 4492. Terima kasih hawa. Terima kasih Datuk. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Datuk Azrul Muhammad Razi, perkongsian yang cukup jelas mengenai produk-produk dari Biasia. Kami di Wanita hari ini ingin berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini bersama saya Hawa dan juga Sugita. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami dan di sini kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang telah bersama-sama menyokong program Amal COVID #BaikSemula yang berlangsung selama 24 jam pada Sabtu 4 hari bulan September yang lepas. Anda boleh saksikan semula persembahan daripada lebih 43 artis di YouTube Hot TV. Jadi terus hulurkan sumbangan anda menerusi tabung kemanusiaan Media Prima NSTP di nombor akaun Maybank 5141-0532-3170. Terima kasih #program Amal COVID #BaikSemula. Ya, sumbangan anda masih lagi dialu-alukan untuk petugas Barisan Harapan di Malaysia. Pada hari Isnin, kita nak kembali dengan topik, benarkah lelaki suka berkebun ni seksi? Betul ke Sugi? Saya nak tanya Farin Ahmad lah. Dia suka berkebun ataupun tidak? Kami nak tahulah pandangan anda. Betul ke seksi ke tak? Boleh kongsikan bersama dengan kami pada hari Isnin yang akan datang nanti. Selamat berhujung minggu, jaga diri, ikut SOP yang ditetapkan. Bye-bye. Jom kita makan kek. Sambung getuk. Baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi?